Hello, Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dan segmen Share Seram. Kisah kali ini adalah mengisahkan pengalaman food delivery yang terpaksa dihadapinya ketika ingin menyelesaikan tugasnya pada waktu tengah malam. Dan untuk pengetahuan semua, kisah ni berlaku sebelum terjadinya perintah kawalan pergerakan dan lockdown yang berlaku di negara kita ni. Dan kisah ni berlaku terhadap seorang driver food delivery ni, di mana pada waktu yang terjadinya peristiwa ni, dia sebenarnya sudah mahu stop lah, ke macam tak nak ambil order lagi dah kan. Tapi setelah berfikir panjang, disebabkan keinginan dia untuk mencari duit tambahan, dia telah pun pergi ataupun dia telah pun bertindak untuk mengambil order yang terakhir. Dan sebaik saja dia membuka apps untuk melihat adakah order masuk, dan dia mendapati ada satu order masuk, dan dia terus pergi ke kios ataupun kedai makan yang diinginkan oleh customer ni. Apabila dia sudah melakukan order dan telah mendapatkan makanan, dia pergi ke alamat yang telah diberikan di dalam order tersebut. Sebaik saja dia mengikuti alamat yang terdapat dalam order tersebut, dia seperti biasa membuka GPS-nya dan membawa kenderaannya secara perlahan-lahan menuju ke destinasi yang dituju, memandangkan destinasi yang dituju ni tidak berjauhan dengan kedai di mana order dilakukan. Dan apabila sebaik saja dia tiba di satu kawasan ni, dia menyedari dia telah berpusing sebanyak 3 kali di kawasan yang sama, padahal dia rasa dia telah melakukan 3 belokan yang berasingan, di mana pada mulanya dia belok di satu persimpangan sebelah kiri, dan keduanya dia belok ke persimpangan di sebelah kanan. Kerana disebabkan pada persimpangan pertama ni dia masih sesat, so dia ambil persimpangan sebelah kanan untuk yang keduanya. Dan untuk kali ketiganya, untuk memastikan dia tidak silap, dia mengambil persimpangan yang berlainan pula, hadapan sedikit daripada persimpangan yang dia ambil kanan tadi ni. Dan hal ini telah menyebabkan dia sedikit berasa agak curiga dengan kecuaian ataupun mungkin penatan yang dialami oleh dia sendiri, yang menyebabkan dia tidak fokus ataupun tidak dapat memberikan fokus 100% terhadap pemanduan dia. Dan setelah terjadinya perkara ini berulang kali, dia telah membacakan doa naik kenderaan, dan juga dia telah membacakan beberapa surah, dan dia memulakan kembali perjalanannya pergi ke rumah customer ni. Dan setelah apa yang dilakukan tadi, alhamdulillah dia telah berjaya untuk meneruskan perjalanannya tanpa sebarang masalah lagi. Namun setibanya dia di alamat yang telah pun terpapar di order yang telah dilakukan ni, dia menyedari apartmen yang mana customer ni tinggal, sepengetahuan dia, agak seram. Namun dia tidak hiraukan perkara tersebut dan telah bertindak untuk pergi menaiki tangga ke alamat yang telah ditulis ataupun terpapar dalam apps. Selepas pada dia pergi ke alamat tersebut, dia mencari terus ke aras di mana customer ni tinggal. Dan setibanya dia di aras tersebut, dia menyedari aras tersebut hanya dinyalakan beberapa lampu yang menunjukkan hanya beberapa penduduk saja yang tinggal di aras tersebut, termasuk customer ni. Jika customer ni lah antara penduduk yang menyalakan lampu, hanya ada 4 ke 5 rumah, sedangkan di aras tersebut mempunyai 10 unit lebih, yang bermakna kurang ataupun hanya dalam setengah saja yang tinggal. Dan setelah dia melihat aras tersebut, dia menoleh ke kiri, ke kanan, dia menyedari di kiri dan kanan dia ni, rumah-rumah yang tadi tak dinyalakan lampu memang tiada langsung kasut dan tiada langsung kesan-kesan ada orang tinggal, yang mana rumah-rumah tersebut juga dipenuhi dengan brosur-brosur yang menunjukkan tiada penghuni. Kerana jika rumah tersebut ada penghuni, mungkin brosur itu akan diambil atau dibuang ataupun disimpan untuk kegunaan masa depan kan. So dia pun macam teragak-agak lah, macam seram juga aras ni kan. Tak apa, dia pergi terus je ke alamat tadi ni, dan dia tiba betul-betul di hadapan rumah tersebut.
setibanya dia di rumah tersebut, dia macam tak berani nak kata apa lagi sebab dia tak tahu sama ada customer ni berbangsa Melayu, Cina ataupun India. Dan dia telah bertindak untuk memberikan kata-kata seperti ada orang tak dalam rumah, disebabkan dia tak sure sama ada yang dalam ni Islam ataupun tidak kan. So setelah beberapa kali dia berkata sendirikan, dia telah pun mengetuk grill pula, macam menggoncang grill sebab rumah tu bukannya terus pintu, dia ada grill. So dia gegarkan grill tu. Setelah beberapa kali ada customer dia ni keluar, yang mana seorang wanita tua. Dan wanita tua ni macam ada apa cik? Tadi ada order atas nama tapi ni nama lelaki lah. Nama siapa kat situ dik? Nama Rafizal. Oh, Rafizal tu anak saya. Okey. Ni makanan untuk makcik ke untuk anak makcik? Mungkin untuk dia. Tak apa, bagi kat makcik. Okey. Selepas saja dia memberikan makanan yang telah pun diorder dia tadi kepada makcik ni, dia menyedari dalam rumah ataupun di persekitaran makcik ni tak ada kasut-kasut lain selain kasut makcik ni. Dan dia pun mula berfikir macam, makcik ni duduk seorang ke? Anak dia tolong orderkan dekat dia ke? Tapi kenapa makanan ni sampai ke rumah ni? Dia macam mula bermacam-macam berada di fikiran dia. Dan setelah dia bagi makanan tu, macam yalah dah settle kerja dia kan, dia nak gerak, makcik tu tiba-tiba panggil, nak, kau tak nak tanya lebih-lebih lagi ke? Nak tanya apa pula makcik? Sebenarnya aku tak nak takutkan kau. Sebenarnya kau datang ni pun tak buatkan aku terkejut, walaupun sebenarnya perkara ni dah banyak kali berlaku. Kenapa pula cik? Sebenarnya anak makcik dah tak ada. Ya betul cik? Ya, tapi cik pun tak tahu kenapa banyak dah penghantar makanan ni datang sini atas nama anak makcik. Dan makanan yang diorder tu pula kebanyakannya memang makanan kegemaran makcik. Makcik pun tak tahu kenapa nak. Selain pada saya, adalah pernah kena? Ada. Tapi makcik macam dah jadi macam kebiasaan juga. Jadi makcik macam tak naklah takutkan kau. Tapi makcik harap kau balik ni elok-elok lah ya. Makcik pun tak tahu nak bagi tahu apa. Banyak kali dah terjadi ni. Banyak-banyaklah baca doa ya. So selepas pada apa penjelasan dia dengar tadi, dia macam takut. Of course lah takut kan, siapa tak takut. So dia macam sambil dia turun, sambil sepanjang perjalanan dia nak pergi ke motor yang dia akan gunakan untuk pulang ke rumah ni, dia terkumat kamit di dalam hati dia maupun mulut dia pembacaan surah-surah. So macam in case macam bila dia bawa motor, mungkin sambil dia baca tu dia tak boleh fokus, so dia macam baca dalam hati je lah kan. So nak diceritakan lagi kisah, sebenarnya aku cut short. Sebenarnya si anak makcik ni meninggal dalam keadaan di mana dia ni nak buat surprise untuk ulang tahun kelahiran ibu dia ni. And dia telah pun order daripada penghantar makanan. Dan dia bergegas balik ialah sebab dia mungkin tak sempat nak prepare. So dia telah pun order. And sebenarnya penghantar makanan ni telah pun sampai, tapi dia ni tak sampai-sampai. So mak dia ni macam tunggu. Dan secara tiba-tiba mak dia ni dapat panggilan daripada hospital yang anak dia ni terlibat dalam kemalangan yang menyebabkan dia ni meninggal. So, kisah dia memang agak sedih lah kat situ. Tapi pengalaman yang dia terima ni membuatkan dia agak takutan lah untuk menerima order yang mana sudah lewat malam lah. Dan hal ini telah menyebabkan dia sedikit trauma juga. Okey, sampai situ je lah video aku untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.